Ha. Minit dah. 10 minit dah. Sekejap je masa. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, selamat malam. Okey. Hari ni malam minggu, tapi esok ada yang bekerja. Hari Ahad esok ada yang bekerja. Tapi esok saya cuti. Kalau kerajaan esok kerja macam biasalah sebab kerajaan cuti Sabtu. Okey. Macam mana pun ada setengah negeri tu, setengah tempat tu malam ni ada malam minggu. Okey, sebab malam minggu, selamat malam minggu. Aduh, filter again. Okey. Okey, hari ini 18 bulan, jadi tajuk 8 dalam buku Manager Jutawan. Ini 48 dalam buku Manager Jutawan. Tajuk dia digital marketing. Okey. Marketing ni apa itu marketing? Marketing ialah apa ni? Kalau bahasa pasar ni, bahasa kasarnya ialah kita promote diri kita, kita jual diri kita lah, supaya orang kenal kita siapa. Buka macam mana ni? Buka butang kat sini. Tak, situ tak berguna print, komen tak nampak. Kena pakai apa ni? Ayo, sekejap Ayo, kena pakai kat sini. Okay. Ayo, unjuk. Lain tak kuat. Ada video? You shop. Tengok kat sini sekejap. Mana? Tak ada video sini pun. Video. Post. Oh, ni video. Okay. Okay. Jadi marketing ialah baikkan rapat dengan copywriting, poster, lagi marketing ialah baikkan rapat dengan marketing kalau medium saya berkaitan rapat dengan 3M. 3M ni medium, machine dan juga man, orang. Medium itu gunakan dan lagi itu content, bukan market, message dan medium, ya. Slow sikit. Bukan, sekejap. Slow sikit. Okay, nak slow kata tu. Okay. Jadi nak buat marketing kita kena buat menggunakan formula 3M 4M 3M iaitu market, message dan juga medium. Market ni ialah suspek market kita nak promote barang kan,
Kita perlukan market tu ialah avatar ataupun suspek kita yang kita nak promote tu, okey. Dan setiap market ni berbeza dengan produk kita, produk kita dah berbeza, jadi dia tak sama. Jadi bisnes saya dengan bisnes orang lain tu tak sama market dia. Kalau saya pun ada lebih daripada satu produk, setiap satu produk tu pun tak sama juga market dia. Contoh, saya ada Mikef, saya ada Mikef tu ada juga, saya ada Mikef, ada baja, ada JTS, minyak hitam. Jadi tiga produk ni, Mikefe, baja dan juga JTS ni adalah market berlainan, tak sama. Tu ambil baju, tolong ambil ni kopi. Dia dah buka satu apa. Okay. Setiap market dia ni tak sama. Tak. Guna dulu. Sana. Jadi nampak cooperative pun tak sama, market pun tak sama, poster pun tak sama. Jadi kita tak boleh nak guna, kita tak boleh buat cooperating untuk kopi, tapi kita post untuk JTS, tak boleh sebab avatar dia berbeza, customer dia berbeza, jadi kena bezakan ni. Juga message tu ialah apa yang kita nak sampaikan. Message ni ialah cooperating kita lah, cooperating gambar, video, itu lah. Setiap produk tu mesti nak ada. Jadi lagi yang ketiga, medium ni kita nak guna medium apa, contoh kalau saya lebih kepada FB, ada juga saya post kat IG. Kalau gambar-gambar, video tu saya post kat IG. Cooperating sebanyak post kat FB lah. FB guna juga iklan kos yang berbayar tu. Dan juga WhatsApp, WhatsApp, FB dan WhatsApp ini dah satu perkara setiap hari saya gunakan untuk post produk saya, untuk marketing. Jadi dan setiap ni juga ingat 3M, formula 3M, market, message dan medium. Inilah setiap produk ni berbeza. Kalau kita ada sendiri produk banyak, contoh saya produk air ni dia banyak, keperluan rumah tangga, kop Mikef, baja, lagi ubat gigi kan. Jadi setiap avatar tu berbeza, medium tu berbeza. Medium boleh guna medium sama. Contohnya saya boleh guna marketplace, FB marketplace. Semua boleh guna FB marketplace. Tapi avatar kita tu, cooperating kita nak buat tu mesti berbeza, tak sama. Contoh cooperating untuk JTS tak sama, tak boleh guna untuk promote Mikefe. Okey. Medium boleh samalah. Kalau semua produk boleh guna sama, post kat FB ataupun WhatsApp. Jadi sengit. Tak boleh cakap. Jadi dan kita mesti nak ada selain pada FB personal, mesti nak ada juga FB page. FB page ni ibaratkan kita ibaratkan kedai, kedai kita lah, kedai maya kita. Jadi semua berkenaan dengan produk kita tu termasukkan masukkan dalam page kedai ni. Jadi kedai ni kena kita buat cantik, kena hidupkan supaya dia, kata orang tu, sentiasa orang nampak kita post produk kita ni, bisnes kita ni guna FB page, supaya orang ramai nampak. Jangan guna dekat FB personal. FB personal ni untuk bersosial. Jadi boleh sekali-sekala. Contoh ada pemula dia untuk gunakan ni FB personal. FB personal satu hari 5 kali post, 4 kali adalah berkenaan dengan sosial lah, macam kita masak apa, pergi mana, ada apa-apa ya, tapi yang bukan melibatkan bisnes. Yang satu boleh post bisnes kita.
satu saja. Daripada 4 yang untuk yang bukan bisnes, satu ialah bisnes. Jadi bisnes ni pun satu ni pun kita tak boleh buat hard sell. Kita boleh bagi share konten saja, konten ataupun kita buat soft sell. Tak boleh hard sell dekat ni FB personal. Sebab nanti orang akan jadi menyampah kita. Sebab orang yang tengok kat FB personal kita ni, dia bukan nak beli barang, dia bukan nak tengok kita berniaga. Dia tak suka. Dia cuma sebab FB personal tu dia untuk sosial. Jadi dia nak kita bersosial setiap hari. Post berkenaan bersosial. Kalau kita menjual secara hard sell, dia tak suka. Jadi kalau kita selit antara 5 post tu, selit satu, tapi yang kita buat share content ataupun kita buat soft sell masih okey. Okey. Kat ni manager tawan ni dia ada sekali share berkenaan dengan macam mana buat Facebook page, macam mana buat page like, dan macam mana juga buat ni prospek ni ialah ABX. Jadi kalau sesiapa yang belum pandai atau belum ada lagi nak buat, tak pandai nak buat AB page, macam mana nak buat page like, macam mana nak buat ABX, boleh refer buku ni, dapatkan buku ni How Make 2 Million ni. Dengan sekali bayar saja boleh guna lama buku ni. Boleh guna lama, sekurang-kurangnya setahun boleh guna. Dan yang paling penting ialah dapat coaching free setiap hari jam 10.30 pagi di live Datuk Suhaili dalam page manager tawan dan juga page TSY. Dan juga petang pun ada sembang jutawan. Kat sini pun sembang santai lah, sembang berkenaan dengan sembang dengan bisnes lah. Masing-masing semua ada bisnes masing-masing. Boleh dia bertanya, boleh dia minta pendapat, ataupun cari solusi macam mana nak selesaikan masalah. Kita akan berada dalam tim manager tawan, berada dalam smart team bina partner ni ialah untuk membantu, share ilmu, membantu, memberi pandangan, memberi pendapat. Dan kita boleh tanya macam mana nak buat macam ni, okey tak, supaya kita dapat panduan macam mana supaya kita tak kalau sebelum ni buat bisnes selalu langgar dinding, buat aja tak tahu, tak ada ilmu kan. Try and error saja. Tapi sekarang bila ada dalam circle yang positif macam ni, kita boleh bertanya. Jadi dia orang bagi info, ni lebih baik buat macam ni. Okey, ni dah okey, buat je, jalan terus. Yang ni tak puas sesuai. Kita boleh buat bergabung, berbincang dalam sembang jutawan ni. Jadi gitu juga dalam seminggu sekali. Contoh hari ni Sabtu, ada bengkel, tapi bengkel ni khas untuk yang ada buku ni saja. Bengkel ni tadi setiap minggu adalah setiap Sabtu. Dan hari ni bengkel tu belajar berkenaan dengan rancangan harian dan juga dengan digital marketing, dan juga dengan bagaimana buat live supaya live kita lebih semua dah belajar buat live. Memang di-showkan, digalakkan buat live. Jadi hari ni petang tadi kita belajar macam mana nak buat live guna Prims, supaya untuk dapat nampak live kita lebih pro, lebih macam lebih wow lah, lebih wow. Sekarang ni pun saya guna Prim ni, bukan saya guna dekat tekan button live dekat page guna Prim. Jadi ada perkara lagi, ada item yang masih saya kena approvekan lagi, kena up lagi. Jadi setakat ni, ini yang saya nampak boleh buat. Agak okey. Saya nak masukkan gambar. Contoh saya masukkan gambar. Okey, sekejap. Okey. Alamak. Susah sangat. Ada cili tak ya? Susah sangat. Nak? Tak lah. Adik makan cili tu pun dah boleh lah. Susah sangat. Okey, kita sikit.
Sekejap. Jangan kecilkan lah. Ini ya. Baik. Besar betul lah. Okey. Saya jalankan kat ni. Okey, saya masukkan video ni. Kalau kat print boleh masukkan video, boleh tukar background, boleh buat lagu kat belakang dia. Tapi kalau kat apa ni, live kat page, kat butang live biasa tu dia tak boleh buat macam ni. Dia guna print ni dia banyak function dia. Tapi dia gunakan data yang lebih kuat lah daripada live dekat page. Okey. Saya tunjuk contoh je lah ni. Okey. Nanti nak approvekan lagi supaya buat video lebih cantik lagi. Okey. Ni copy. Tak ada kat suara ni. Okey. Tu shampoo. Okey. Tak ada suara tu. Dia boleh mengelakkan badan. Okey. Okey, contoh macam tu lah. Kalau buat live kat stream ni dia boleh masukkan gambar, masukkan video. Ni tadi saya masuk gambar yang video kat belakang, depan. Tapi boleh juga setting bahagian belakang background tu. Ni fungsi-fungsi ni semua tak ada kalau buat live kat page biasa, FB biasa. Contoh lagi. Okey. Ini mak free mak ni untuk ada offer bulan ni saja. Kalau dapatkan 12 kotak Mi Cafe dapat mak ni. Mak ni cantik ni. Okey. Tapi ni gelap sikit, saya tukar gambar yang cerah sikit Okey. Saya cerah sikit contoh. Tak ada pula Okey, tak apalah. Okey. Ini sebenarnya tadi belajar ada boleh nak buang background dia tu, tapi saya tak sempat nak buat lagi. Lepas ni saya try. Belajar tadi try buat lah. Tapi nanti lepas live ni saya nak try buat background belakang tu supaya lebih nampak kotak tu saja. Okey. 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 Jadi buat marketing sekarang ni dia ada guna offline dan online. Jadi keadaan sekarang ni, keadaan COVID sekarang ni, online ni lebih sesuai dan lebih berkesan daripada offline. Sebab offline sekarang kita tak boleh jumpa orang ramai, tak boleh pergi mana-mana sesuka hati. Jadi cara lebih bagus ialah gunakan online sahaja. Sebab online sahaja pun dia, dan online dia boleh guna zero cost marketing ataupun cost yang ada cost lah. Contohnya ABX lepas tu ada juga biasa saya buat ABX lah. Biasa buat ABX, yang lain tu tak pernah try lagi tapi ada juga selain daripada ABX yang berbayar. Dan berbayar ni pun tak membebankan sangat, sebab itu bergantung pada kita juga nak berapa banyak yang kita bajet tu.
dan juga berapa lama. Bajet tu kita boleh tentukan. Jadi tak ada berat sangat. Dia boleh tentukan kita berapa hari, berapa lama, berapa hari. Lepas tu bajet tu nak berapa kan. Walaupun Facebook ada letakkan minima dia berapa. Tu boleh dia guna nak try untuk permulaan, boleh dia try guna yang minima yang Facebook tetapkan tu. Itu pun tidak merupakan juga tak banyak pun. Jadi itu cost marketing. Tapi sekarang ni saya banyak guna yang free cost marketing. Free cost ni contohnya ni sekarang ni lah buat FB Live. FB Live tak perlu bayar apa-apa. Jadi sekarang ni pun ramai sangat sejak PKP ni, ramai sangat yang menggunakan FB Live untuk promosi barang, promosi produk dia. Jadi selain daripada live dekat FB, dia juga live dekat IG, kat TikTok, kat YouTube. Semua dia boleh, semua dia buat live. Juga you live kat Shopee. Saya try juga buat live kat Shopee. Tapi tak berapa pandai sangat lah. Cuma try area saja. Nak tahu macam mana kan. Nak tahu kita kena buat. Kalau kita tanya-tanya orang je buat macam ni, buat macam ni. Tapi kita tak pernah buat, tak pernah try, kita tak akan tahu macam mana sebenarnya. Jadi cara yang paling baik ialah kita bertanya. Tak tahu kita bertanya, kita belajar dan kita buat. Menjadi ke tak menjadi ke, itu lain cerita. Yang penting kita buat dulu. Bila kita buat, kita boleh nampak hasil dia. Macam mana kita dah alami sendiri macam mana kan. Contohnya FB Live ni. Saya pun baru start FB Live baru sebulan. Saya start ni. Sebelum ni tak tahu pun pasal FB Live. Nak tahu nak tekan kat mana. Memang tak tahu apa-apa pasal FB Live. Jadi start bulan lepas saya dah try buat. Mula-mula pun memang ke laut jugalah, tak tahu macam mana, cakap pun tak apa-apa, tak tahu cakap apa, konten apa. Jadi mula-mula memang tak tahu apa-apa, tekan je betul lah. Cakap je apa-apa. Mula-mula buat 10 minit saja sebab tak tahu nak cakap apa. Okay. Jadi lama-lama tu kita dah boleh biasa. Jadi ilmu tu boleh belajar. Mula-mula tekan live kat FB. Macam ni kan, dia tahu dia macam mana. Lepas tu sejak minggu lepas kita mula guna Prim ni. Guna Prim, dah tahu Prim. Lepas tu dia ada lagi StreamYard tu. Saya tak nak guna lagi. Tapi insyaAllah nanti saya belajar macam mana nak buat dia. Okay. Dan sama kita belajar. Sebab tak tahu mesti nak ambil tahulah. Sekarang ni kalau tak ada buat bisnes apa-apa, tak apa. Tapi kalau nak buat bisnes, nak buat promote barang, nak orang kenal kita, nak buat marketing kan, kena belajar online. Ni FB Live ni pun salah satu tools untuk buat marketing. Dan yang paling bagusnya ialah dia adalah free. Tak perlu bayar apa-apa kat FB. Okay. Jadi sekarang ni FB Live salah satu cara yang popular, yang senang, yang digemari oleh semua orang. Yang nak promote barang pun suka, yang nak dapat produk pun suka. Sebab apa? Dia ada interaksi dua hala. Interaksi dua hala. Macam saya bercakap ni, boleh tu masuk apa ni? Boleh terus masuk komen ke, pertanyaan ke, boleh tu jawab terus. Jadi boleh nampak saya bercakap tu, boleh on time tu nampak. Nak tahu produk apa pun saya boleh tunjuk terus, tak boleh nampak terus. Okey. Okey lagi. Apa nak saya sini? Okey. Lagi apa ni orang cakap hubungan dua hala tu yang menyebabkan sekarang ni live ni menjadi top 1. Saya rasa top 1 lah live ni. Kat mana-mana orang buat live. Kat TikTok pun orang buat live, kat Shopee orang buat live, kat apa lagi, kat FB of course lah. Teratur setiap hari ada saya nampak orang buat live daripada pagi sampai ke malam, sampai tengah malam pun masih lagi orang buat live.
Sebab apa? Sebab nak buat promosi lah, buat promo apa, buat produk masing-masing, bisnes masing-masing. Terutama lagi PKP ni. Time hari tu kan saya tengok ramai betul buat video live. Buat video live macam ni lah. Buat video live, buat FB live macam ni. Masing-masing promotekan produk masing-masing. Sebab apa? Salah satu sebab saya fikir, kenapa ramai benda sekarang ni yang buat live kan? Dulu tak ada. Sebabnya, salah satu sebabnya ialah sebab bisnes orang tutup, kedai tak boleh buka. Yang saya tengok live tu ialah kedai makan lah, kedai macam jual produk-produk perluan rumah tangga, lagi kedai baju. Kedai baju pun sama, kita boleh buka kan dalam PKP tu. Jadi dia buat inisiatif dia jual secara online. Dia buat secara live, terus tunjuk baju kan, tunjuk baju macam ni. Jadi orang tengok, oh tu tanyakan berminat, tu tanya baju ni saiz apa yang ada colour apa, harga berapa, terus nampak, terus berminat, terus boleh beli kan. Tu senang. Sebab nak tunggu PKP nak habis tak tahu bila. Jadi bisnes tetap nak jalan, duit tetap nak kena masuk juga, sebab ada komitmen yang perlu nak settlekan. Jadi cara lebih mudah ialah buat live. Dah guna je yang free cost marketing ni, tak perlu bayar apa-apa. Okey. Itu sajalah dari pasal live ni. Sebab tu saya buat live jugalah ni. Lagipun mentor Datuk Shirley memang galakkan, memang disuruh semua tim manager tawar ni buat live. Buat live bukan nak promote buku manager tawar saja, bukan nak promote sangat buku ni. Ini nak bagi tahu yang kita orang sekarang ni belajar. Saya belajar dengan buku ni, buku How to Make Your First Million. Saya belajar dalam buku ni. Dan mentor saya Datuk Shirley. Saya nak beritahu tu bukan bermaksud saya nak jual buku ni. Saya nak beritahu yang saya ada belajar. Saya belajar dengan buku ni, macam mana nak buat How to Make Your First Million dengan Datuk Shirley. Shirley kan coaching setiap hari, berbagi ilmu, bagi tip untuk grow business. Jadi siapa di luar sana yang nak grow business, yang nak dapat income lebih, yang nak kembang business, yang tengah start tak tahu nak buat apa, ataupun nak dapatkan circle yang baru, nak dapatkan kawan yang baru yang positif, join team kami, join team Smart Million Partner, dapatkan buku ni, dan kita akan add dalam group untuk sama-sama kita mengenali kita sama kita kan. Jadi bila dah kenal, senanglah kita bila kenal, berkenalan, senanglah kita nak berhubungan, nak bina engagement yang baik kan. Okay. Jadi marketing, digital marketing, kita perlu buat marketing, kita nak dapatkan yang penting juga ialah untuk dapatkan database. Macam mana nak database? Database ni kita ialah nama customer, nama tak semestinya jadi customer, tapi daripada prospek kita tu, prospek yang kita dah mula bertanya tentang kita tu, kita nak kumpul database diorang, dan dapatkan nama telefon, nama daripada mana, akan nak lebih lagi dapat email, supaya kita bila kita dapat itu adalah database kita. Kita kumpulkan database itu, masuk dalam satu kolam. Tak pula pada kolam tu termasuknya kita kumpul satu tempat, dan dalam bidang bisnes dia panggil kolam. Jangan salah faham, bukan kolam yang nak beli ikan tu, atau bukan kolam mandi, bukan. Ini kolam atau tempat yang kita kumpul suspek kita ni, prospek kita ni, dalam satu tempat supaya kita senang nak bina engagement dengan dia. Kita nak bina hubungan yang baik dengan dia, kita nak bagi dia value pada dia, kita nak dia kenal kita lebih lagi, daripada mula-mula nampak tu kan. Tu nak kenal, nak tahu kan. Dan kalau kita kumpul dalam satu tempat yang kita namakan kolam tu, senang nak bina engagement, senang nak bina kepercayaan pada dia dan juga kita.
nak punya percayaan dia kan, nak bagi percayaan tu, nak buat dia orang percaya, prospek percaya pada kita. Maksudnya macam tu. Jadi proses mengumpul data kena buat marketing supaya dia nampak kita. Dia nampak kita, mula dia bertanya kita, nak tahu pasal kita, itulah database kita. Betul? Kena dah dapat dah kumpul ni, dah kumpul, kita simpan data ni. Simpan dalam satu kolam, tu nama kolam, kita simpan dalam satu kolam yang kita jaga, yang kita pelihara. Lepas tu bila sampai masa kita boleh gunakan kolam ni, untuk bisnes kita lah. Jadi jenis database yang perlu kita dapat ialah nama, nama dan nama telefon. Kalau saya dua dah cukup, nama dan nama telefon dah cukup. Jadi kerana apa extra lagi nak dapatkan email okey juga. Sebab nanti mungkin kita perlukan nak hantar email apa-apa kan, nak buat apa-apa, nak bagi tahu dia orang, kita hantar pada email boleh juga. Identiti dia macam mana? Identiti dia ni, adakah seorang rumah tangga, seorang pekerja kerajaan, pekerja swasta. Ni kalau nak lebih lagi lah. Tapi pada saya, kalau nak database ni, saya cuma nak dua je ataupun tiga. Ataupun tiga. Nama telefon, di mana, tinggal di mana. Saya ada tinggal di mana pun, macam contoh alamat lah, alamat pun saya tak perlu nak minta, saya tak perlu detail. Contoh cakap je nama Saleh, nama telefon dah ada. Sebab dia WhatsApp kita kan, keluar nama WhatsApp dia. Nama Saleh, nama telefon dah ada. Tinggal di mana? Contoh tinggal di Skudai ataupun Taman Universiti, Ulu Tiram. Itu susah tahu. Sebab bila kita tahu dia duduk di mana, kita boleh kalau bila nanti dia nak dapat produk kita boleh tahu produk itu kita nak post, perlu ke, perlu hantar ke, atau boleh pick up. Sebab kalau dah dekat tu sekolah kita boleh hantar kan, boleh COD. Tapi kalau jauh kita kena post. Jadi itu saya perlukan di mana, area mana dia tinggal, untuk sebagai database saya lah. Okey. Lepas tu ada hari-hari tertentu. Ini Dr. Sally yang share kan. Ada hari tertentu, sebulan ada 5 hari yang boleh kita hubungi pelanggan kita. Pelanggan kita yang dia pernah dapat, pelanggan lama kita lah, yang pernah dapat produk kita, pernah dapat servis kita kan. Sebulan ada 5 kali. 3 hari bulan, setiap 3 hari bulan, 7 hari bulan, 14 hari bulan, 21 hari bulan dan 30 hari bulan. Hari ni 18 hari bulan, hari ni bukan hari ganggu pelanggan. Kita tak perlu nak kacau pelanggan, tak perlu nak atau Assalamualaikum, sihat ke, ataupun bertanya macam mana guna baja tu, tanaman okey tak, hasil dia macam mana, tak perlu lagi. Ini 18 hari bulan, saya tunggu 21 hari bulan. 21 hari bulan baru saya kontak dia orang. Tanya khabar. Kalau dia tu seorang pelanggan kita menggunakan mikir, dia dapatkan mikir daripada saya. Jadi saya tanya khabar, stok ada lagi tak, nak order lagi tak, sekarang ni ada offer, beli 2 diskaun 55%, macam tu lah. Beli 6 kotak dapat diskaun 10%. Kalau 12 kotak dapat free gift, special edition, mark yang cantik macam tu. Saya lah beritahu dia. Jadi customer ni, walaupun ada, saya buat macam ni, saya kumpul dalam satu dalam WhatsApp dan juga dalam dalam Telegram. Ada satu grup saya campur semua customer saya, customer DTX, customer kopi, customer jual baju, saya campur semua. Dan ada satu grup lagi saya asingkan, customer kopi, customer DTX. Senang, sebab bila ada offer DTX ke, ada offer, saya share dengan customer saya yang pernah dapatkan DTX dengan saya share dengan dia orang. Okey, nak tak bagi salam, okey, apa khabar hari ni, okey tak, kereta okey tak. Saya nak beritahu sekarang ni, sekian hari bulan ni
ada offer UTX ni sekian harga dia, biasa harga berapa. Beritahu dia macam tu dekat grup tu. Kalau grup tu ada 10 orang ke 5 orang ke, tak kisah. Yang penting kita beritahu dia. Sebab dia adalah pernah dapatkan produk tu, contoh pernah dapatkan DTX daripada saya. Jadi bila ada offer tu beritahu dia supaya dia dapat apabila supaya dia juga dapat harga offer. Kalau dia perlukan, ataupun dia boleh juga share dengan ahli keluarga dia, dengan kawan-kawan baik dia, jiran dia kan. Ataupun dia boleh share juga dekat FB dia, beritahu yang ni sekarang ada offer. Okey, macam tu. Sebab dia berani offer macam tu, dia berani share macam tu sebab dia adalah seorang pengguna. Dia tahu kesan dia, kebaikan dia macam mana sebab dia adalah seorang pengguna produk tu. Okey. Jadi target sasaran juga tu penting. Buat marketing ni target sasaran tu penting. Kita tak boleh semua target semua. Buat copywriting, buat ABX, tak semua sasaran kita. Tak boleh target pada semua orang. Pada orang tertentu saja. Pada orang yang kita nak produk tu bantu dia. Contoh kalau Mikef ni, saya sasarkan kepada penggemar kopi. Yang tak suka kopi, bagi free pun dia tak nak. Jadi siapa yang penggemar kopi, saya boleh showkan dia tukar kepada Mikef ni. Sebab Mikef ni dia ada kopi, dia ada garam buluh. Dia ada campur garam buluh sejenis herba yang diproses secara organik di Korea. Dah lama, dah beratus tahun dia diprosesnya, di mana orang Korea dia dah menggunakan garam buluh ni dalam perubatan, dalam dalam perubatan, dalam lagi satu perubatan makanan kesihatan mereka. Okay. Lagi dia ada pemanis Sweetality. Tak guna gula putih biasa, dia guna Sweetality ni, di mana Sweetality ni amat bagus untuk pengedap kencing manis. Dia macam sekatan dengan stevia. Stevia tu ramai dah kenal, ramai dah tahu sebut stevia, dia tahu apa stevia ni. Jadi Sweetality pun sama, fungsi dia sama, cuma nama dia lain lah. Okay. Sebab nama Sweetality ni ialah produk IHO. Produk IHO Sweetality, pemanis. Jadi dia tak ada gula putih lah, jadi sesuai untuk pengedap kencing manis. Sesiapa yang suka minum kopi tapi ada mengedap kencing manis, memang saya showkan bertukar kepada Mikef ni. Lagi satu, Mikef ni dia kaya dengan bahan mineral yang bagus untuk tubuh badan, kaya dengan magnesium. Dia rendah kalori, rendah kafein. Jadi siapa yang pernah minum kopi sebelum ni, dia pening kepala, sakit kepala kan, sebab kafein yang terlalu tinggi, dia boleh kalau minum Mikef ni, insya-Allah dia tak ada masalah tu lah. Sebab Mikef ni salah satu kopi yang kandungan kafein dia paling rendah lah. Okey, dan dia sedap, boleh minum panas pun sedap. Dia ada kopi ni diguna biji kopi robusta, yang dibakar garing, dihancurkan, dan bila dia bacuh dengan air panas, dia bau semerbak kopi dia tu, memang harum. Memang harum kopi dia tu. Tapi kalau nak minum sejuk pun sedap. Tambah sikit batu sikit dengan air panas, tak air sejuk, tambah air batu. Memang sedap tu. Okay. Saya dua-dua suka. Tengok kalau pagi biasa saya minum kopi panas. Kopi panas, lepas tu kalau malam, kalau time cuaca kalau panas macam ni kan, tekak rasanya minum sejuk aja. Saya buat kopi Mikef sejuk. Jadi itu saja pasal Mikef ni. Nak dapatkan Mikef boleh DM saya, sebab banyak ni saya ada banyak sekarang ni stok Mikef ni. Okey, itu saja malam ni berkenaan marketing. Jadi kena buat marketing ni konsisten. Kena buat marketing ni konsisten, kena buat setiap hari. Kalau tak nak buat kos, nak guna kos berbayar, kos marketing berbayar seperti FBX tu, kita boleh ambil duit daripada 10% daripada target sale kita.
Contoh bulan ni target sale kita nak, target sale saya contohlah bulan ni saya nak target sale saya untuk mikir saja. Untuk mikir saja saya nak 1000 contoh 1000. Jadi 10% daripada 1000 tu ialah 100 Jadi 100 tu saya nak keluarkan untuk buat marketing. Contoh kita boleh gunalah kan daripada RM100 tu saya boleh ambil dalam RM30 untuk buat ABS lagi tu kita tak perlu nak guna RM100, nak RM1,100 kena buat kos marketing. Jadi keluarkan semua RM100 tu. Tak perlu tak perlu macam tu. Kalau kita boleh kurangkan, boleh lagi bagus kita kurangkan. Tapi jangan lebih daripada RM100. Itu dah lebih. Jadi kena bijak guna urus duit ni lah. Jadi mungkin daripada RM100 tu saya gunakan RM50 untuk ABS. Jadi ABS untuk buat ni ABS kopi ni. Kalau produk lain tu buat juga target sale dia berapa. Jadi 10% daripada target sale tu berapa. Itu boleh guna juga untuk kos marketing berbayar contoh buat ABS ni. Contoh kalau saya nak buat pula ABS untuk GTX tu saya target berapa sebulan? Untuk 1000 juga. 1000 tu maknanya RM100 sebulan saya nak buat ABS tu. Tak mestinya kita kena gunakan RM100. Tak juga. Tak kita kena pandai adjust lah jadi kalau perlukan buat ABS RM50, buat je RM50. Tak perlu nak buat RM100. Okey. Okey, lepas tu digital marketing lagi saya ceritakan pasal kena buat sesiapa yang belum ada FB page tu buat FB page. Buat FB page ni kena daripada FB page kita boleh buat FBX. FBX tak boleh buat dekat FB personal ya. Lepas tu kena buat FB page juga. FB page tu kena buat macam kedai kita, kena buat cantik, kena hias cantik. Tak boleh tutup aja nak macam mana nak buka setiap hari. Kita kena post setiap hari lah. Kena post setiap hari kat FB page kita tu. Kita campur-campur lah bagi konten, bagi offer. Lepas tu saya buat live dekat FB ni, buat live dekat page saya. Jadi selain daripada kita post produk kita, kita boleh buat FBX, kita buat live kat FB page ni. Kalau nak apa ni, boleh juga share daripada FB page ni yang kita buat live ni, boleh share kepada FB personal kita, boleh share ke grup, boleh share ke mana-mana saja. Jadi automatik FB page kita pun, kedai kita pun dia tersebar, ramai orang tahu. Okay. Daripada FB page ni juga kita boleh buat page like. Page like ni maksudnya kita tarik orang ramai untuk like untuk page kita tu. Untuk orang like kedai kita tu. Maksudnya di sini page like tu ialah kita wawarkan pada orang ramai ni secara maya lah. Orang maya yang kita ni ada kedai. Jadi orang tahu, oh ni ada kedai, ni kedai dia, ni kedai Avokati. Kedai Avokati dia tu bila dia buka, dia tengok kedai saya tu, dia tahulah, oh ni saya punya macam ni, orangnya macam ni, dia produk apa, semua macam tu dia tahulah. Okey. Lepas tu di sini juga ada buat dia pun cakap page like ni pun kena bayar juga tapi bayaran tu bergantung pada kita, tak membebankan jugalah. Boleh guna 10% daripada target sale kita tu. Jadi sini daripada sini pula, daripada page like dapat get prospect. Get prospect ni ialah ABX. Ni pun guna ni pun daripada ABX juga guna daripada AB page juga. Kalau AB personal tak perlu Ini semua adalah untuk bisnes. Sebab tu AB page ni umpama kedai maya kita. Jadi kena hidupkan kedai tu, kena buka lah setiap hari kedai tu. Macam mana nak kedai nak buka tu? Itu kena aktifkan lah AB page kita tu. Jangan sendu je, tak buat post apa-apa, tak share apa-apa situ. Tak boleh maknanya kedai tu tutup lah. Ada kedai tapi tutup. Jadi kita nak buka ada setiap hari, kena post setiap hari dekat AB page kita tu. Saya pun buat video setiap hari. Jadi dari saya ke sehari saya perhatikan ramai orang yang follow, orang yang like page ni semakin bertambah.
Okey. Jadi itu saja berkenaan dengan digital marketing ni. Jadi apa yang perlu belajar di sini ialah marketing ni buat orang nampak kita, buat orang nampak, buat orang kenal, buat orang suka, buat orang percaya. Secara kasarnya macam ni lah Daripada orang tak nampak kita, orang mula nampak kita. Bila daripada orang tak kenal, kita kenal. Sebelum orang nak kenal, sebelum orang nak percaya kat kita, sebelum dia kenal kita, kita mesti buat dia nampak kita. Kalau tak nampak macam mana kita nak tahu kita ni wujud ke tak wujud dalam dunia ni. Kalau tak tunjukkan diri kita, tak promote diri kita, tak promote abang kita, tu duduk di rumah dia diam, siapa yang tahu? Keluarga kita dia tahu kan. Contoh kita, sahabat-sahabat anda kita yang rapat, dia yang rapat kita dia tahu. Total semua tu tak sampai pun 1 orang. Takkan kita nak buat bisnes dengan satu orang ni saja? Tak mungkin kan. Jadi kita kena sentiasa buat marketing supaya orang nampak kita, supaya orang nampak kita serius niaga, serius ada produk tu, betul-betul ada produk tu, betul-betul niaga. Jadi orang bina trust pada orang, orang percaya pada kita lah. Okey. Dan buat gambar sistem tu jangan tergelam timbul, sejak ada sejak tak ada kan. Tak boleh macam main pula berniaga macam tu. Kalau betul-betul berniaga mestilah nak sentiasa ada, nak mesti sentiasa promote kan. Macam orang ada kedai kat kedai luar sana tu, hari-hari dia buka kedai kan. Hari-hari dia buka kedai, ada jarang dia tutup. Kalau perlu tutup pun dia dah beritahu announce awal-awal, dia patah memo ke apa kan. Dia tutup start bila, buka sampai bila, buka lagi bila apa bulan, supaya pelanggan dia tu dia datang ke kedai tu boleh tahu ni tutup sekian hari bulan. Tutuplah sebab Covid ni kan, tutup daripada sekian bulan berapa hari bulan. Tapi dia tinggalkan nombor telefon. Sebanyakan kedai saya senang pasal dapat, dia tinggal nombor telefon. Jadi kalau kita ni urgent nak contact dia orang tu, kedai tu, kekoi nombor tu, boleh je kedai urgent kan. Contoh baru ni saya kedai tutup semua, saya nak beli saya nak beli perabot kan. Saya call je nombor telefon yang tinggal kedai, depan kedai tu. Kalau dia janji dia pukul berapa, dia pun buka kedai untuk open kedai macam biasalah, tapi dia buka kedai, boleh masuk kedai, boleh tengok barang, boleh jual, dia boleh berjual belilah, dia boleh jual, saya boleh beli. Walaupun kedai tu tak boleh buka sepenuhnya. Okay. Jadi sebab itu konsisten tu penting lah. Jangan give up. Jangan tak dapat sale hari ni, esok tak dapat sale, seminggu tak dapat sale, give up, stop terus, tak mengajuk, tak nak buat marketing, tak nak buat apa-apa, tak nak post apa-apa. Sendiri yang rugi. Orang sekejap baju orang lupakan kita, sebab luar sana tu ramai je ni. Contoh ni mikes ni, ramai je luar sana tu jual ni, ada mikes ni Jadi kalau saya merajuk tak nak promo, tak nak tak nak buat apa-apa, tak nak posting apa-apa, kat luar sana tu ramai lagi yang post produk ni, ramai lagi yang ada produk ni, yang post produk ni, yang buat marketing je. Jadi kalau saya buat satu minggu tu, adakah orang ingat saya? Tak akan ingat saya. Kalau ada orang nak pun tak akan cari pada orang lain Sebab orang ramai lagi luar sana yang ada produk ni. Jadi siapa yang rugi kalau mengajuk? Saya sendiri yang rugi. Okey. Jadi tak boleh dalam bisnes macam ni, terutamanya secara online macam ni, tak boleh merajuk, tak boleh sentap, dah kena bersabar. Bersabar, walau macam mana pun, ada sale ke tak ada sale ke, kena bersabar, kena percaya pada kita, kita ni boleh usaha, rezeki tu Allah yang bagi. Yang penting jangan putus asa, buat terus. Apa yang tak kena boleh check, apa yang kurang kita boleh tambah, belajar lagi dan baiki part-part yang kurang. Okey, itu je yang boleh buat sekarang ni. Okey, itu saja malam ni saya nak share. Dah berapa ni? Dekat pukul 11 dah. Saya nak share gambar lagi. Okey, apa gambar nak guna ni? Okey. Aduh. Okey, ini gambar
Ini gambar Easy Clean. Saya sekarang ni ada combo juga. Dapat set combo RM50 saja. 3 barang ni. Sabun cuci baju, sabun pinggan masuk, sabun ni toilet dan floor. Toilet dan floor. Boleh cuci lantai, cuci toilet, semua boleh. Ini seberguna. Ni cuci pinggan bakul. Ni. Satu lagi ni cuci pakaian. 3 set ni sekarang ni sudah offer RM50. Harga biasa RM50 lebih. RM52.60. Okey. Dia pun ada di stok ada dengan saya, ada di stok. Kalau nak boleh dapatkan daripada saya. Okey, lagi saya nak beritahu berkenaan dengan apa ni, dengan baju. Ni baju ni Okey, baju ni. Baju ni pun sekarang ni ada peraduan peraduan. Siapa yang sedang menggunakan baju ni, dia boleh ambil gambar sebelum dan selepas. Ambil gambar pokok tu lah, ambil gambar pokok sebelum dan selepas guna Easygo ni. Lepas tu ada cara dia kat FB pun ada. Siapa pernah share ni peraduan ni. Kalau nak tahu macam mana cara dia, boleh PM saya juga. Dan kat FB saya pun saya ada pernah post cara dia macam mana nak masuk peraduan ni. Siapa 10 pemenang, dia akan pilih 10 pemenang akan dapat ni, akan dapat Easygo ni saiz 4 liter. 4 liter dia harga dia RM148.10 harga ni. Tapi kepada 10 pemenang akan dapat free je 4 liter baju ni. Jadi cara-cara nak masuk peraduan dia ada kat FB page. Saya boleh ada FB page, jadi boleh cari atau boleh PM saya boleh juga. Okay. Salah satu ni ialah ambil gambar pokok sebelum dan selepas sembuh Easygo. Lepas tu ceritalah sikit pengalaman macam mana selepas guna Easygo ni. Okay, itu je pasal Easygo ni. Ni pun kalau nak boleh PM saya juga ni. Yalah masa sekarang ni PKP ni kata orang tak pergi mana-mana. Ada je orang berkebun jadi pekebun terjun. Jadi pekebun terjun. Tiba-tiba jadi petani. Belakang rumah, depan rumah, belakang sekeliling rumah. Tanam buah cili, tanam apa lagi? Tanam sayuran, tanam pokok bunga. Sekarang popular pokok bunga ros Jepun. Yang comel macam kecil itu kan. Popular sekarang bunga ros Jepun tu. Okey. Lagi nak share gambar. Share gambar ni. Pokok buah, sayuran, baju dengan sayur. Apa lagi? Saya tak banyak gambar sini Okey. Tak apa. Okey. Ini dia saja. Okey, sekarang saya ada stok milk cake, ada apa lagi? Di GTX pun ada, GTX, baju dan juga saya ada paste juga. Paste yang ni, paste di chef ni. Ada 4 jenis paste asam pedas, paste masak nasi biryani, paste kunyit dengan bawang putih dan juga paste rendang. Ni paste di chef sama saya tak masukkan gambar sini, tak boleh nampak lah. Okey, tak apa. Okey. Itu saja malam ni saya nak share berkenaan dengan digital marketing. Jadi sesiapa yang nak dapatkan kopi ni boleh PM saya terus. Dan dia offer harga biasa RM30. Beli 2 dapat diskaun 5%. Okey. Itu saja malam ni saya nak share. Jumpa lagi malam besok masa yang sama. Jumpa lagi malam esok masa yang sama dekat page yang sama. Okey, assalamualaikum, selamat malam semua. Ada nak tidur tak baca lagi tu.